wal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah. Masya Allah. Kalau kita baca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membisikkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada kisahnya dalam kitab ni. Wahai Aisyah, izinkan aku untuk bangun bertemu dengan Tuhanku. Maksudnya Rasulullah ni akhlaknya sangat mulia. Nak tinggalkan Sayyidatina Aisyah di tempat tidur, minta izin dulu. Sebab itu orang perempuan kita wajib minta izin suami, betul tak? Nak keluar mana-mana, nak datang tadarus, nak datang kuliah, minta izin suami, betul kan? Bukan saja-saja tu. Sebab Allah nak bagi pahala. Sekali kamu minta izin dengan suami, kamu dapat pahala. Kemudian suami izinkan, kamu berterima kasih, dapat pahala yang lain pula. Dan sebab keizinan suami tu, kita pun pergi belajar, kita dapat pahala belajar, kita tempuh satu perjalanan. Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Tapi suami yang izinkan pun dapat pahala bahagian mengizinkan tu. Sebab itu seorang suami yang faham, dia akan senang hati untuk mengizinkan isteri. Sebab dia tak perlu susah payah menahan lenguh pinggang, susah payah menahan mata mengantuk, susah payah sejam duduk tengok muka ustazah, tengok muka jam bila nak habis. Contoh kan? Dia tak menempuh kesusahan itu, tapi kerana dia mengizinkan, dia dapat pahala yang sama. Itu sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan ataupun menganjurkan sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapat ganjaran pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi suami-suami yang faham, dia tak nak datang, dia tak nak duduk, dia kata tak apalah, awak nak pergi, awak pergi, saya hantar, nanti dah habis saya jemput. Dia ambil bahagian tu, gigih hantar, gigih jemput, tak apalah. Kita tak payah nak peli-peli dia pula. Awak tu tak ada nak duduk sekali ke dungan sekali. Ni mari jemput, mari hantar, tak apa. Sebab apa? Kita tidak boleh nak memaksa seseorang itu kan dalam mencari ilmu Allah dan sebagainya, tapi kita hanya mampu berdoa. Jangan pula lidah kita ni terlalu bisa sangat peli ataupun menghina orang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Nabi ni bila kejutkan Sayyidatina, bila bagi tahu Aisyah, izinkan aku nak bangun di tengah malam nak bertemu dengan Tuhanku. Aisyah jawab, ya Rasulullah, aku sangat gembira saat engkau berada di sampingku. Sukalah suami duduk sebelah ni. Tetapi aku juga sangat bahagia apabila engkau bertemu dengan Tuhanmu. Kemudian Aisyah cerita, aku melihat Rasulullah mula melakukan salat tanpa mengangkat suara, tapi dada Rasulullah berbunyi umpama seperti air yang berombak ataupun bunyi air yang dididihkan. Maksudnya dada Rasulullah tu berombak-ombak, kemudian air mata mengalir. Aisyah melihat keadaan Rasulullah yang sangat hiba, Rasulullah menangis, kemudian dada Rasulullah seolahnya bergetar. Setelah itu Rasulullah solat dengan begitu lama sampai bengkak kaki. Dan kita selalu dengar apa yang disebutkan bila Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kamu solat sampai begini sekali, menangis sampai bergegar dada kamu, sampai bengkak kaki. Kita pernah tak solat sampai bengkak kaki? Shopping bengkak kaki ada tak? Yang tu ada. Sekarang yelah dah tak dah. Masa muda dulu kan kadang cari baju anak, cari ni 2 jam boleh, 3 jam boleh, lepas tu rehat sekejap, sambung balik tu pagi sampai petang, berhenti semayang sekejap. Bengkak kaki sebab berjalan ada, tapi bengkak kaki sebab semayang, wallahu alam, susah kita nak cari. Maksudnya nak sampai bengkak ni agak-agak berapa jam? Sejam belum bengkak lagi, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sebab itu pernah sahabat dia kata, aku berdiri di belakang Rasulullah, solat sunat bukan solat fardu ya. Kemudian Rasulullah mula baca Al-Fatihah, aku berdiri di belakang ikut. Kemudian Rasulullah mula baca surah Al-Baqarah. Aku menyangkakan Rasulullah akan berhenti sebaik habis surah Al-Baqarah. Maksudnya dia jadi makmum belakang ni kan, Al-Baqarah berhentilah ni. Al-Baqarah berapa juzuk? 2 juzuk, hampir-hampir 2 juzuk setengah, nak masuk 3 juzuk. 2 juzuk setengah. Kemudian habis Al-Baqarah, Rasulullah menyambung surah Ali Imran.
Kemudian Rasulullah menyambung pula surah An-Nisa. Masya Allah. 3 surah ini dalam 5 juzuk. Hampir 5 juzuk. Bayangkan. Agak-agak berapa jam? 4-5 jam. Kemudian Rasulullah rukuk. Lama Rasulullah rukuk sama lama umpama seperti Rasulullah berdiri tadi. Rukuk lama seperti berdiri. Hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Nabi i'tidal Nabi sama seperti Rasul berdiri tadi, baca hampir 5 juzuk. Kemudian Rasul sujud Rasul hampir sama seperti berdiri tadi. Maksudnya semuanya pergerakan dalam solat sama lama. Sebab itu Aisyah tanya, Rasulullah, kamu telah dijamin syurga oleh Allah. Kamu telah pun diampunkan dosa yang lalu dan dosa akan datang. Kamu maksum. Kenapa kamu beribadah begitu teruk ya Rasulullah? Kemudian apa yang Rasul kata? Di dalam hatiku ada rasa takut kepada Allah, dan salahkah aku untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allahu Akbar. Nak banding nikmat hidup kita dengan nikmat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Rasul tidur di atas hamparan pelepah tamar berbekas belakang. Tak pernah makan hingga kenyang. Rasul buka puasa tamar dengan air kosong dengan air susu. Kita buka puasa dengan apa? Tamar tu muqaddimah aja tu. Tamar tu memang muqaddimah je. Kita makan sampai kenyang, sampai menyandar. Lepas tu semayang isyak, semayang tarawih tu kan kiri kanan depan belakang mengantuk. Lepas tu kita salahkan imam baca panjang. Saya tengok ada satu video, Masya Allah, di Indonesia, tak ingat nama tempat apa, solat tarawih terpanjang 8 jam. Ui, dahsyat tu 8 jam. Macam-macam nak tak 8 jam? Kalau 8 rakaat tu memang kita kejar lah. Kan? Antara 8 dengan 20 kita kejar 8 lah. Kan Indonesia pada awalnya dia heboh tentang solat tarawih 20 rakaat tapi 7 minit 8 minit selesai. Habis orang kecam, ditegur apa semua, insya-Allah mereka berhenti sebab memang tak sah, tak ada tomak nina. Itu bukan pergerakan solat. Masya Allah, Rasul kata sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya, iaitu tidak menegakkan tulang belakang. Maksudnya tidak ada tomak nina. Ditegur oleh para ulama Indonesia, mudah-mudahan mereka berhenti. Banyak masjid juga yang buat macam tu. Kita tengok lelah. Kemudian viral pula solat tarawih terpanjang mungkin di dunia, 8 jam. Dia start daripada lepas isyak, habis dalam pukul 3 pagi. Tapi jemaah dia ramai, penuh. Di kalangan, di satu pesantren, di kalangan semuanya adalah hafizah. Untuk satu rakaat dia akan habiskan dalam berapa juzuk, 3 ke 4 juzuk. Dalam satu malam habis 30 juzuk. Yang jadi imam pun hafiz, yang jadi makmum pun semuanya hafiz-hafizah. Mereka bergile-gile, maksudnya untuk satu Ramadan habiskan 30 juzuk. Masya Allah. Dan bagi mereka, orang yang ada rasa manis dalam membaca Al-Quran, dia manis dalam menunaikan salat, dan dia ikut sunnah Nabi waktu berbuka, hanya memakan sedikit saja makanan, mereka tak akan mengantuk. Sebab itu makan sedikit, sekadar hilang lapar, ia akan menegakkan tulang belakang. Kita pula membengkokkan tulang belakang sebab mengantuk. Saya bukan kata orang lain, saya kata saya sendiri. Sebab itu tak pelik, ini antara orang-orang yang Allah beri dia kemanisan iman, kemanisan akan membaca ayat Al-Quran. Walaupun berdiri, setiap kali berdiri 1 jam, nak habiskan 20 rakaat tu berapa lama, mereka tak rasa berat, mereka tak rasa sakit, mereka tak mengantuk, mereka menikmati kalamullah. Allahu Akbar. Ini suatu kumpulan, suatu grup, satu jemaah yang rare, yang jarang-jarang berada di atas muka bumi Allah sekarang. Kalau kisah para sahabat Nabi, kemanisan mereka dalam solat sampai peringkat mereka dipanah, berdarah keluar, panah lagi berdarah keluar, dipanah lagi. Kisah sahabat Nabi yang berjaga-jaga tu, Rasul adalah khemah, dia berjaga di luar khemah sambil dia solat, kemudian musuh panah-panah dia kan. Dia tak berhenti solat, tapi dia berhenti apabila panah yang keberapa, darah dah banyak. Dia pun pergi kejut sahabat yang lain. Dia kata, aku telah dipanah. Sahabat tengok darah dah penuh. Dia kata, kenapa kamu tak terus kejutkan aku, kejutkan kami? Dia kata, kerana aku sangat sayang nak berhentikan solat, dan aku sangat sayang nak berhentikan kalamullah. Tetapi sekiranya aku tidak ingat tentang keselamatan Rasulullah, saya aku teruskan.
Nak katanya tak rasa sakit bila solat. Kita tak payahlah gatal masa solat, gatal semua gatal datang. Masa tengok drama tak rasa gatal tu. Relax. Bila semayang rasa gatal situ, gatal sini. Rasa berdenyut situ, berdenyut sini. Lipas jauh lagi dah nampak. Sudah, lipas jangan datang, jangan datang. Semua benda. Nak kata kita ni umat akhir zaman sangat nipis iman kita. Sebab itu apatah lagi nak rasa kemanisan iman. Kalau imam tu baca panjang hari ni, memang dalam hati tu, imam ni tak reti bahasa ke? Ni orang tua kat belakang ni. Imam ni, bang esok cari masjid lain. Tak ada masjid ni lagi. Sebab apa? Sebab apa? Hati kita sangat lemah, sampai badan kita sangat lemah untuk menampung beratnya melakukan ibadah. Allahu Akbar, subhanallah. Saya boleh cakap macam tu sebab diri saya. Saya bukan cakap orang lain. Sebab itu boleh rasa benda tu. Subhanallah. Jadi begitulah hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan sebagainya. Jadi tajuk kita pasal takwa ni, para ibu, para jemaah sekalian. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Takwa kalau kita tengok definisi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan, dan definisi yang sama diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ini di kalangan ulama wali Allah, di kalangan tabi'in. Dia tak sempat jumpa Rasulullah tapi sempat jumpa sahabat, dia sempat jumpa Sayyidina Ali. Jadi definisi mereka sama. Iaitu yang pertama, takwa itu yang pertama al-khauf bil jalil, iaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nanti kita akan terangkan kalau sempat. Maksud takut kepada Allah di sini, semakin dekat dengan Allah. Takut pada hantu, buka lampu. Suami balik lambat, rasa macam seram, buka satu rumah, buka lampu. Takut pada harimau, lari sejauh-jauhnya. Yang sakit lutut pun laju. Sebab ketakutan yang melampau melupakan segala kesakitan. Tetapi membawa maksud takut kepada Allah membawa maksud makin dekat, bukan makin jauh, makin dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, dia ada 4. Kalau cukup ciri ini, insya-Allah kita mempunyai ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khauf bil jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bit tanzil, beramal dengan tanzil, iaitu dengan wahyu. Apa yang diturunkan oleh Allah? 2, iaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Rasulullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Nak redha dengan banyak tak ada masalah. Nak redha dengan harta banyak memang redha. Redha dengan makanan yang banyak mudah. Tapi redha dengan yang sedikit, inilah yang jadi kayu ukur kita orang yang bertakwa atau tidak. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan yang keempat, wasti'dadu biyaumil khalil, biyaumir rakhil. Itu bahasa Arab lah tu. Dan buat persiapan untuk hari yaumul hisab, untuk hari kiamat. Jadi 4 definisi maksud takwa oleh Sayyidina Ali, oleh Imam Hasan Al-Basri. Sebab takwa ni banyak sangat definisi. Dan perkataan ataupun akhlak, perkara peringatan yang paling banyak diulang-ulang dalam Al-Quran adalah tentang takwa. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, fatazawwadu watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Siapa ada bekalan takwa, selamat dunia, selamat kubur, selamat pada mahsyar, selamat sampai masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan hidup kita adalah untuk meraih takwa. Dan Allah bagi satu tempoh yang pendek, 1 bulan sahaja. Kalau kamu manfaatkan betul-betul, hargai betul-betul, jaga betul-betul 30 hari yang Allah bagi ni, kamu akan dapat darjat takwa. La'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Maksudnya kalau hidup kita ni ada yang 30 tahun, ada 40 tahun, saya tengok ada makcik-makcik 50 tahun, ada 60 tahun, mungkin ada 70 tahun. Kalau selama ini belum sampai darjat takwa, insya-Allah kalau kita guna lagi sakit-baki, ada lebih kurang berapa hari lagi? 21 hari. Hari ni 9 Ramadan, betul tak? Ada 21 hari lagi. Walaupun kita rasa dah terlepas dah 8 hari ni, belum terlambat. Insya-Allah di penghujung nanti kita akan dapat darjat takwa. Allahu Akbar.
Jadi ciri yang pertama, al-khauf bil jalil, takut kepada Allah, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah, Allahu akbar, ciri-cirinya antaranya orang yang selalu dekat dengan Allah, pada zahirnya ada kesan dia ni dekat pada Allah. Zahirnya kita boleh lihat pakaiannya pakaian yang dekat dengan Allah, bukan dekat dengan manusia. Dia mula meninggalkan pakaian yang dipuji-puji oleh manusia, tapi dia memakai pakaian yang dipuji oleh Rasulullah, pakaian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cabaran wanita. Bulan Ramadan ramai wanita memakai pakaian yang dipuji oleh Allah, tapi satu hari raya mereka menukarkan pakaian yang lain. Pakaian yang cantik nak dipuji-puji oleh manusia. Nauzubillah min zalik. Cantik tak ada masalah, tapi biar menutup syariat, mengikut syariat menutup aurat. Maksudnya orang yang bertakwa, yang takut, yang dekat dengan Allah ini, dia boleh nampak pada zahir dan pada batinnya. Pada zahirnya lagi, lidahnya berkata-kata yang baik. Hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia akan berkata yang baik-baik je. Kalau mulut dia rasa nak marah, nak maki, auliyasmut, dia akan diam. Jadi sebab itu kalau suami kita diam, tolong jangan acah-acah. Kita pun jawab, cakap-cakap, lepas tu suami diam. Kenapa diam? Tak ada idea lah tu. Betul lah tu saya cakap, betul tak? Tu awak diam tu. Terdiam. Jangan diacah. Sebab apa? Saya dulu kerja Jabatan Agama, perundingan rumah tangga kan. Isteri yang acah-acah suami macam ni, suami diam. Saya tahu suami tengah tahan sabar. Isteri cocok-cocok juga. Kenapa diam? Betul kan apa saya cakap kan? Awak pun tak ada jawapan. Ustazah tengok dia diam. Tapi bila suami tu hilang sabar, suami sebut keluar je, terdiam isteri. Suami baru sebut satu isteri dah tak boleh terima. Sampai hati awak cakap macam ni pada saya. Yang isteri ni sejam 2 jam bercakap, suami diam. Tapi suami baru cakap beberapa patah, isteri dah tak boleh terima. Sebab itu bila ada kita bercakap dengan seseorang, orang memilih diam, hormati sikap dia diam. Sebab itu antara sifat orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khaira. Cakap yang baik-baik je. Kalau tak mampu nak cakap yang baik-baik, diam. Kan orang tengok kita diam, kenapa diam? Jangan usik. Jadi akhlak lain pula, marah pula. Balik kampung nanti raya, kita akan diuji. Mulut tu ada je benda tak kena dengan ipar, ada je tak kena dengan menantu nanti, ada je tak kena dengan cucu nanti. Percayalah. Macam mana kamu didik anak ni? Macam mana cucu ni? Apa ni? Itu kenapa tak keluar-keluar daripada bilik tu, tunggu makan baru keluar tu? Contohlah. Kan? Benda-benda ni akan hadap, kita akan hadap. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman, orang yang bertakwa, dia akan pilih dua je. Kalau benda yang keluar tu tak baik, diam. Jadi orang dah tahu, dia diam tu dia sedang menahan marah, ataupun dia cuba berusaha untuk memiliki sifat orang yang bertakwa. Telinganya dengar yang baik-baik, matanya tengok yang baik-baik, kakinya melangkah ke tempat baik-baik, tangannya pula menulis yang baik-baik, pegang yang baik-baik. Pegang Al-Quran terus dapat pahala, Masya Allah. Pegang yang baik-baik. Jadi kita sebut al-khauf bil jalil, iaitu takut kepada Allah. Yang kedua al-amalu bit tanzil. Kita cuba tengok amalan kita menepati tak Al-Quran, menepati tak syariat, menepati tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Subhanallah. Rasulullah bukan tinggalkan harta, sebab harta kita kena jaga. Rasulullah bukan tinggalkan pangkat, sebab pangkat membuatkan kita lupa. Rasulullah bukan tinggalkan nama ataupun kuasa, sebab kuasa boleh membuatkan kita jadi sombong. Tetapi Rasulullah kata apa? Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kamu dua perkara, lam tadillu abada. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Hidup kamu akan terpimpin, hidup kamu akan sentiasa dekat dengan Allah, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah dalam rumah tangganya, umpama Rasulullah hidup bersama dengannya.
Siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah dalam rumah tangganya, umpama Rasulullah berada bersama dengannya. Masya Allah. Contoh sunnah apa yang Nabi buat? Sunnah ketika makan. Betul kan? Nabi kata apa? Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, makan yang paling dekat dengan kamu, makan tangan kanan. Ambil dulu hidangan bulan puasa sedap banyak kan? Ambil yang paling dekat dulu. Rasa kalau nasi kosong dululah. Kalau apa, supaya tangan tu tak berebut semua tuju ke laut. Kan laut kan? Semua tuju. Tapi kalau semua ikut sunnah Nabi, ambil apa yang dekat dulu. Oh sayur depan, ambil sayur dulu. Oh sambal belacan dekat, tak apalah, ambil ni dulu. Lepas tu barulah masing-masing tak berebut, tak berlakulah bergaduh cucu tu, anak tu, ni, semua ni. Lambatnya, aku nak yang tu. Kan? Bergaduh kat meja makan. Kemudian akhlak Nabi waktu makan macam mana? Nabi makan mesti berjemaah. Nabi tak akan makan seorang-seorang. Jangan biarkan suami kita makan seorang-seorang. Bulan Ramadan alhamdulillah kita akan makan berjemaah kan? Masya Allah. Antara sunnah Nabi suami isteri macam-macam banyak. Nabi menyuapkan makan kepada isterinya. Suapan pertama lah. Kalau suap sampai habis laparlah kita kan? Macam budak kecil lah pula. Suap pertama. Kita nampak benda tu remeh. Sayyidatina Aisyah menyikatkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak kita sikat kepala suami kita? Pernah. Time sakit ke apa? Kau time biasa-biasa. Ustazah baru nak buat sekarang tapi rambut dah tak ada. Rambut pula tak ada kan? Sebab apa? Ada orang bila dengar-dengar cerita-cerita yang macam ni kan. Tapi itu sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita buat, turun rahmat Allah ke dalam rumah kita. Keluar penyakit-penyakit dalam rumah kita. Keluar jin, syaitan daripada rumah kita. Sebab apa? Orang kita bila dengar kadang tu buang tabiat, bergurau senda, main kejar-kejar tu memang dah tak larat lah kan. Pelik lah pula. Cucu pula tenganga tengok Wan dengan Datuk main kejar-kejar. Rasulullah tu ada keadaan yang kebetulan. Boleh main kejar dengan Aisyah tu. Kan main kejar tak datang tarawih kan. Tengok kesesuaian kan. Subhanallah. Jadi antara banyak lagi sunnah-sunnah Nabi kalau kita baca apa yang Rasulullah buat, apa yang Sayyidatina Aisyah buat. Bila kita buat, turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama Rasulullah hidup bersama dengan kita. Okey, seterusnya. Kalau kita tengok tadi 4 tu, ar-ridha bil qalil. Kita redha dengan yang sedikit, masya-Allah. Ibu-ibu sekalian, beramallah dengan ayat, tak apa bang, kita redha dengan yang sedikit, Allah akan bagi yang banyak. Ayat ni saya mula-mula belajar sikit-sikit. Nak sebut tu memang payah. Tapi ya Allah, bila dah biasa, Allah akan tunjuk, Allah bagi yang banyak tu tak lama. Contohlah apa-apalah contohkan, anak bagi duit raya sikit. Duk ingat 500, rupanya 50. Buka-buka 50. Anak ni bagi sikit. Anak ni bukan senang sangat. Yang senang ni bagi 1000 contohnya, bagi 500. Kita mudah nak redha dengan anak yang bagi 1000 ke anak yang bagi 50? Yang bagi 1000 tu, betul tak? Ya Allah, 1000 bang, yang ni bagi ya Allah. Yang tu peluk lama sikit. Yang tu berialah, bungkus makanan itu, bungkus makanan ini, ni kopok ni. Ya Allah, sebab anak tu bagi banyak. Anak 50, mungkin ada yang bagi 10 ni je saya mampu mak. Minta maaf lah mak, duit raya 50. Allahu Akbar. Anak yang ni ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Allah bagi yang banyak di syurga Allah. Sebab itu yang sedikit-sedikit ni lalu kita redha, gantinya adalah syurga Allah. Allah akan bagi di akhirat kelak. Tapi kalau orang ni redha di dunia lagi, nampak dia muka dia tak berubah. Dia buka sampul tu, yang 50 ke, yang 500 ke, yang 1000 ke, sama je muka dia. Agak-agak boleh sama tak? 50. Mestilah lain. 1000 kira tu bang, kira, ya Allah bang, 1000 ni bang, Masya Allah. Meh sini. Oh, peluk lama. Masya Allah. Moga murah rezeki, boleh 4 kali ganda. Doa tu berbakul-bakul. Bukan senang. Saya baca ada kisah sahabat saya bulan Ramadan ni, dia AJK masjid. Lepas tu tak disangka-sangka, orang ramai datang hari tu, makanan habis.
Jadi makanan untuk AJK ada dalam 20 orang, 30 orang macam tu. AJK ni masak, AJK ni sedia, AJK ni lah yang cari belanja, macam tu lah ceritanya. Untuk buat iftar ni, tapi makanan habis, lalu ketua mereka kata, boleh tak makanan yang kita ni kita bagikan kepada semua orang yang belum cukup makanan. Jadi kita berbuka nanti dengan kurma dan air kosong. Kurma dengan ada air manis lah. Subhanallah, dia kata bila dengar ketua tu kata macam tu, kami semua kata insya-Allah, alhamdulillah, redha. Sebab bukannya sikit-sikit biasa ni, sikit sangat. Yang tu pinggan tu kuih, makanan, nasi. Dan saat yang sangat genting, semua tengah lapar. Dan AJK ni dia ingat boleh makan sama-sama ni, puas hati ni, ramai orang mari. Tapi makanan mereka akhirnya tinggal dah lebih kurang 10 minit macam tu, 5 minit nak buka puasa. Mereka bagi semua makanan mereka kepada orang yang datang. Dan alhamdulillah semua orang cukup. Dan mereka sedang menghadap apa? Kurma dengan air kosong. Orang tak tahu ni, AJK ni tengah buat macam ni. Tiba-tiba tinggal dalam 2-3 minit macam tu. Masing-masing redha, tanpa mengeluh, tanpa mengutuk ke, mengata ke, hari ni orang mari. Tak ada kata kepada orang datang ke. Dia kata tiba-tiba datang 30 bungkus kuih tiaw panas-panas. Ada orang datang bagi, Masya Allah, di saat apa? Saat redha. Tapi kalau ada yang tak redha, mulut bising, apa semua tak puas hati. Tapi apabila saat redha, mereka semua redha, buka puasa dengan kurma, lepas tu semayang, nanti carilah makanan apa-apa selepas tu. Tapi masa tu juga tinggal dan 2-3 minit buka, ada orang datang, maaf lambat, tunggu masak lambat. 30 bungkus cakwe tiaw macam tu lah. Mereka semua buka dengan masakan panas-panas. Ibarat hidangan itu datang daripada Allah. Allahu Akbar. Allah akan uji sampai saat akhir, di penghujung tu. Mampu tak kita redha? Bil qalil, redha dengan yang sedikit. Subhanallah. Kadang berlaku pada saya macam ni. Kalau secara peribadi lah ya. Secara peribadi. Orang yang mengajar ni ada ujian dia. Sebab kadang orang tanya, ustazah berapa ya ustazah? Kita kata terpulanglah berapa. Bila letak terpulang berapa memang bahaya. Masa ni memang kena letak redha je saja, berapa bagi. Pernahlah pergi jauh perjalanan dalam 400 km. Bukan dekat kan? Saya tak nak sebutlah mana-mana kan. Gigih lah ni, suami bawa, angkut anak-anak, apa semua kan. Lepas tu, sekadar cerita berkongsi saja ya. Lepas tu, okey. Lepas tu, menempuh perjalanan berapa jam tu? 6 jam macam tu lah. 6 jam, 7 jam. Kemudian sampai, itulah kita pun sampaikan. Kemudian bila balik, terus balik ni sebab ada hal juga balik. Jadi macam tu lah. Tol, minyak, semualah kan. Semua tu berapa jumlah. Kemudian sebelum buka, bang, redha dengan yang sedikit. Boleh rasa dah sikit ni. Boleh rasa dah sikit. Redha dengan yang sedikit. Masya Allah. Subhanallah. Tengok-tengok tak lepas pun tol. Contoh apatah lagi minyak, tol pun tak lepas. Kita kata ya Allah, Allahu Akbar. Memang kena redha dengan yang sedikit. Suami yang bawa kereta ni dialah yang paling penat. Bang, redha dengan yang sedikit. Redha dengan yang sedikit. Masya Allah. Lepas tu dah lepas perjalanan 2 jam, biar betul suami tanya, cuba mesej, kod tersilap kot. Faham tak? Kod tersilap kot. Tak logik ni, tak logik. Takkan orang tak reti nak nilai. Dia tahu kita daripada jauh. Dia tahu kos berapa. Malu nak tanya. Contoh kan, malu nak tanya. Lepas tu teruskan perjalanan. Lama dia tanya lagi. Nak kata benda tu memang sebab apa? Saat kita diuji, betul kan? Allahu Akbar. Tapi esok tu ada pergi ceramah. Contoh ceramah situ pun bukanlah banyak bagi. Tapi ada orang selit masa salam. Esok tu. Ustazah ni untuk ustazah dengan anak-anak semua ya. Ada orang selit. Maksudnya jemaah yang selit masa salam. Saya kata, untuk tahfiz ke? Tak, untuk ustazah. Untuk saya, untuk anak-anak. Sebab biasa orang bagi saya untuk bagi tahfiz Darul Ulum. Saya kata, terima kasih Hajah, terima kasih. Lepas tu saya bagi kat suami. Tengoklah bang, saya pun tak tahu. Tapi ada jemaah bagi masa salam-salam. Lepas tu bila buka, adalah jumlah tu dalam 1,000. Masya Allah. Saya kata, ya Allah, saya kata bang, Allah memang akan uji. Dan benda ni sentiasa berlaku, sentiasa berlaku.
Sentiasa ni. Tapi saat sedikit yang mana kita mengorbankan masa, tenaga, anak-anak, suami apa semua kan. Kadang orang tak faham benda tu apa yang dilalui. Tetapi Allah nak bersihkan hati, keikhlasan melalui itu. Allah nak bersihkan hati ikhlas dengan yang sedikit. Apa-apa. Ataupun kita buat kerja orang tak ucap terima kasih sikit pun. Kalau keduri, orang puji kita, kita rasa gembira, betul tak? Orang puji. Orang kata, oi rajinlah makcik, kalau makcik ada beres semua kerja. Oi lagi sehat makcik buat kerja ni. Sampai kata makcik tak penat. Alhamdulillah, kalau ikhlas tak penat. Balik rumah lepas 4 jam ni buat kenduri ni kan. Kenduri adik-beradik contoh kan. Suami pun tanya, awak tak penat? Alhamdulillah bang, kalau kita ikhlas insya-Allah tak penat bang. Alhamdulillah. Seronoklah rasa. Tapi bayangkan satu hari orang tak pandang, orang tak ternampak kita buat kerja ni. Yang duk borak-borak, rasa macam mana? Orang tak ada pun sebut nama kita, kita ni kan depan, kan belakang, kan kat dapur, kan ni. Yang pakai julalawar duk depan, borak-borak, rasa tak hati tu bengkak. Balik sampai sudah orang tak perasan kita balik. Suami tanya, macam mana? Penat. Balik awal lagi tu. Tak ada orang, kita buat kerja susah payah, tak ada orang pun hargai, baik tak payah. Dia orang duk seronok-seronok, kita kat belakang basuh itu, basuh ini. Kita balik pun tak perasan. Baru kita tahu sebenarnya kita ikhlas tak masa kita dipuji. Kadang-kadang kita rasa kuat tenaga kita sebab pujian manusia. Tapi saat Allah menghalang manusia untuk menghargai dan memuji kita, sebenarnya Allah nak suruh kita faham yang memuji kamu adalah Allah. Tapi susah kita nak buat macam ni. Walaupun manusia tak puji, manusia tak hargai, tapi kita boleh senyum macam mana? Okey, Alhamdulillah. Bukan senang tu. Nak rasa Allah yang hamid, Allah yang maha memuji. Tak apa, cukuplah Allah yang memuji, Allah yang menilai, Allah yang menghargai kita. Allah yang syakur, Allah yang maha menghargai. Betul atau tidak? Kita dengan suami, kita dengan anak-anak, kadang kita rasa anak tak hargai kita, ibu-ibu sekalian. Betul tak? Dan mungkin kita muhasabah sebab kita pun tak menghargai sangat anak kita. Sebab kita dapat pangkat seorang ibu ni sebab adanya anak. Betul kan? Kita dapat pangkat nak jadi ketua bidadari esok sebab seorang suami. Suami pula luasnya laluannya ke syurga sebab ada isteri, ada anak-anak yang membantu dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab itu ada isteri kata, Ustazah saya sabar dengan suami saya 40 tahun. Subhanallah, Rasulullah kata syurgalah bagi kamu. Pernah ada seorang wanita datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah sekian-sekian. Lalu Rasulullah kata, bagaimana kamu melayani suamimu? Wanita ni kata, ya Rasulullah aku menunaikan segala hak-hak dia. Aku buat sedaya upaya. Rasulullah kata, maka syurgalah bagimu. Allahu Akbar. Jadi nak sebut yang ketiga tu kan, ar-ridha biqalil, redha dengan yang sedikit. Ini di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau makan ke apa-apalah ya ibu-ibu sekalian, kita cuba sebut ayat, tak apa bang, redha dengan yang sedikit. Insya-Allah Allah bagi yang banyak. Pemberian manusia tak akan pernah memenuhi keinginan keperluan kita, tak akan pernah. Hanya Allah saja yang boleh memenuhi apa yang kita perlukan. Masya Allah. Walaupun nampak sedikit, tapi itu cukup bagi kita. Masya Allah. Baiklah, seterusnya saya nak baca firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dengar dalam surah At-Talaq, iaitu kelebihan orang-orang yang bertakwa. Tinggal lebih kurang 5 minit lagi. 10.45 saya perlu berhenti. Lepas tu mungkin kita ada nak salam-salam. Pukul 11 saya kena bertolak. Sebab pukul 12 perlu ada di Putrajaya. Perlu ada di Putrajaya. Ada satu kuliah di sana pukul 12. Saya rasa boleh sampai Putrajaya pukul 12 kan? InsyaAllah. Jadi nak insyaAllah 5 minit lagi kita berhenti. Sejam lebih kurang lah kan? Sejam lebih sikit kuliah kita. Saya rasa itu pun anggaran kan? Subhanallah. Jadi surah At-Talaq tu kan Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Ada masalah mesti jalan keluar. Ada kebuntuan ada jalan keluar. Sedih mesti ada jalan keluar. Itu keistimewaan orang yang bertakwa. Sebab itu orang yang bertakwa disebut dalam firman Allah yang lain, orang-orang yang bertakwa tidak ada duka cita dalam hatinya. Hidupnya bukan kata tak ada masalah, bukan tak ada sedih, tapi mesti ada jalan keluar. Allah cepat menggantikan dengan kebahagiaan.
mesti cepat Allah selesaikan masalah dia. Ini kelebihan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Sebab itu jawapan kepada orang yang selalu kadang tu kan bertahun dah ustazah tak habis-habis masalah dia. Ustazah kenapa tak selesai? Saya dah buat macam ustazah suruh buat. Saya dah gini-gini berbulan-bulan asyik masalah bertimpa-timpa. Akhirnya kita kata, cik, kalau betul-betul encik puan orang yang benar-benar menempuh jalan ketakwaan, insya-Allah janji Allah, Allah takkan mungkiri janjinya. Ini tak masalah bertiba-tiba, cik cuba cek ada bayar zakat tak? Cik cuba cek solat pula macam mana? Cuba cek ni, takut inilah yang menghalang daripada makbulnya doa kita, permintaan kita pada Allah. Jangan marah kepada Allah. Tapi penuhilah dulu permintaan yang Allah minta daripada kita. Kalau orang perempuan, saya kadang direct juga. Kalau datang jumpa depan apa semua, saya kata minta maaf puan. Memang puan dah salat duha. Memang puan dah buat istighfar 1000 kali, selawat 500 kali. Puan dah buat-buat ni. Tapi saya minta maaf, saya nak tegur puan belum tukar pakaian puan. Kenapa ustazah? Puan kena belajar menutup aurat dengan sempurna. InsyaAllah mungkin inilah yang menghalang. Puan belum dapat jalan penyelesaian tentang kesulitan-kesulitan hidup ni. Saya bukan suruh puan pakai tudung labuh, cukup sekadar tutup bahagian dada. Belajarlah puan. Kaki tu pakailah stokin puan. Puan akan rasa tenang. Kan ada pendapat kata tak wajib. Tapi pendapat yang paling kuat, yang terkuat, stokin itu juga, kaki itu juga aurat. Kalau tak rasa tak nak pakai stokin puan, pakai baju labuh, lepas tu kasut, insya-Allah tak nampak. Maksudnya apa-apa cara nak tutup lah. Kalau kita solat nampak kaki tak sah kan? Rasul kata pakaian kamu wanita sebagaimana pakaian solat kamu. Rasul pernah tegur sekian-sekian Asma. Rasul kata wajib tutup seluruh wahai Asma binti Abu Bakar kecuali muka dan 2 tapak tangan. Cuma adalah pendapat sebahagian daripada mazhab, pendapat-pendapat yang bukan pendapat yang kuat mengatakan kaki itu tidak aurat. Jadi kita peganglah pendapat yang paling kuat. Bukan apa ya, kadang kita sebut istighfar sampai 1000 kali. Tapi niat apa? Niat supaya pintu rezeki dibuka. Sebab hadis Nabi itu kan, Nabi bersabda, barang siapa yang melazimi istighfar akan dibuka jalan keluar setiap kesulitan. Akan diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, akan diberi kegembiraan setiap duka cita. Kata ustazah suruh saya istighfar 1000 kali, saya buat 5000. Setiap kali solat saya buat 1000. Tak ada perubahan pun. Masya Allah. Saya tanya, puan faham tak masuk istighfar? Yalah, saya mohon ampun dengan Allah. Kalau betul mohon ampun dengan Allah, mesti berubah makin dekat dengan Allah. Mesti syaratnya tinggalkan semua larangan Allah, akan menuruti perintah Allah. Oh, syarat macam tu ke? Terima kasih ustazah, saya akan cuba ubah. Dan alhamdulillah, orang yang cuba ubah zahir dan batin, tak lama lepas tu masalah hidup dia selesai. Satu-satu Allah selesai. Tak boleh nak terfikir macam mana cara Allah selesai. Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Allah yang maha memiliki segala ilmu pengetahuan. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha cerdas. Allah yang musawir. Allah yang maha kreatif nak selesaikan masalah kita. Allah yang maha berkuasa. Sekelip mata je Allah boleh selesaikan. Tapi kita je yang susah payah duk mikir macam mana nak selesai, macam mana nak selesai. Kita ada Allah yang maha berkuasa. Kenapa kita tak minta dengan Allah? Allahu Akbar. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini surah Al-Baqarah ayat 183 kewajiban berpuasa. Ayat 184 tentang kemudahan-kemudahan bagi orang yang sakit musafir. Ayat 185 tentang bab bayar fidyah. Ayat 186 ayat ni nak bagi tahu antara kelebihan orang yang berpuasa, doanya takkan ditolak, tapi ada syarat. Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, apabila mereka bertanya tentangku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memakbulkan, menjawab, aku akan memakbulkan permintaan hamba-Ku idza da'an. Yang pertama apabila dia meminta. Yang kedua Allah bagi syarat, falyastajibu li, maka taatilah perintahku, wal yu'minu bi, dan yakin berimanlah kepadaku.
Sebab itu syarat untuk doa kita makbul, tengok dua hak Allah terhadap kita. Adakah kita telah taat semua perintahnya dan tinggalkan semua larangannya? InsyaAllah kalau kita buat sedaya upaya, semampu yang boleh, insya-Allah apa yang kita minta dengan Allah, Allah akan beri. Masya-Allah. Firman Allah tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah akan diberikan kecukupan. Hidup dia serba cukup, tak akan kekurangan. Itu adalah surah At-Talaq ayat 1 hingga, minta maaf, ayat yang kedua hingga keempat macam tu, 2 hingga 3. Subhanallah. Alhamdulillah para ibu, para jemaah sekalian, saya kira setakat itulah kuliah kita pada hari ini. Betul ke jam ni 10.45? Betul lah ya, jam belakang tu pun betul ya, pukul 10.45. Subhanallah, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu berkenaan dengan apa yang dimasukkan dengan takwa. Takwa ini kalau seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apa itu takwa. Sahabat Nabi menjawab, takwa itu apabila dia seumpama kita berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Kalau kita berjalan di atas jalan yang penuh duri, kita jalan macam mana? Kita jalan perlahan, berhati-hati, dan mungkin kita akan tolak supaya kaki kita tak kena duri. Begitulah umpamaan orang yang bertakwa ni, iaitu dia akan bercakap berhati-hati. Dia tak akan cakap laju, dia tak akan menjawab, jadi dia akan fikir dulu. Bila dia lebih banyak berdiam, maksudnya fikir dulu adakah ini ada pahala ataupun ada dosa. Jadi apa yang dia buat mesti dia akan fikir dulu. Masya Allah. Dan insya Allah orang yang ada sifat begini, itu datangnya ilham tu datang daripada Allah. Bila nak makan bukan fikir sedap, tapi fikir barakah. Bila pilih kedai, bukan pilih kedai yang sedap, tapi kedai ni perhati dulu bang. Nak masuk kedai ni baca doa dulu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa siapa tu? Ashabul Kahfi. Betul tak? Ashabul Kahfi. Ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah daripada sisimu rahmat. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan tunjukilah dalam urusanku ini rasyada, petunjukmu yang benar. Jadi petunjuk apa ni dalam bab nak cari kedai makan ni? Sebab takut kita bila makan, kita termakan benda yang syubhat tu satu hal. Makanan hari ni semuanya syubhat, kebanyakannya syubhat. Maksud syubhatnya ialah kita tak mampu nak pastikan makanan ni betul-betul halal atau tidak. Maksudnya ayam dia, boleh ke kita pergi kedai makan, kita tanya, ayam ni ada logo halal tak? Kicap ada logo halal tak? Sila hari bulan kita kena halau. Tak nak makan sudah, ramai lagi orang nak makan. Jadi kita perlu, antara ciri-ciri orang yang bertakwa, sentiasa minta petunjuk daripada Allah. Amalkan ayat tu, surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Nak buat apa? Nak beli, nak apa-apa urusan. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tunjukkanlah dalam urusanku. Urusan apa pun, petunjukmu ya Allah. Jadi hidup kita sentiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita tak akan resah gelisah, kita akan tenang, kita akan dapat pertolongan Allah dengan cepat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada para jemaah sekalian. Selamat menjalani ibadah Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Insya-Allah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya Aidul Fitri. Awal Ustazah ucapkan selamat hari raya Aidul Fitri ataupun Aidul Fitril Mubarak. Sebab ucapan tu bukan ucapan yang biasa ya. Maksud Aidul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Jadi saya ucap tu, saya mendoakan semoga kita kembali kepada fitrah pada 1 Syawal nanti. Fitrah kita bersih, suci daripada dosa. Fitrah kita mempunyai hati yang baik, macam kanak-kanak, macam budak kecil kat belakang tu. Tak ada marah,
Mak dia marah macam mana, dia tak ada simpan marah. Dia tak ada dendam, dia mudah memaafkan, dia tak ada dengki, dia tak ada iri hati. Dia tak ada cita-cita yang besar terhadap dunia. Dia tak ada keinginan yang banyak macam kita. Itu fitrah kita ketika kita masih kecil, iaitu fitrah yang mana kita dalam keadaan yang hidup gembira, bahagia. Budak-budak kan gembira je. Dah kita cubit, kita marah, dia datang balik dengan senyum. Betul kan? Seolahnya tak ada masalah dia. Macam tak ada duka cita dia. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada kehidupan yang fitrah begitu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.